Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Alias. Nama saya Nur Saidah binti Abdul Ghani. Nombor kad matrik lama AIG 180035 ataupun yang baru 17153975 akan membentangkan tajuk cabaran sektor pertanian di Jepun. Dan kawan saya akan membentangkan tajuk ini dan bahagian pembentangan saya ialah pengenalan cabaran pertanian. Assalamualaikum, saya Nur Faizah akan membentangkan penyelesaian yang telah dilakukan oleh kerajaan Jepun dalam menangani cabaran dalam sektor pertanian. Jadinya outline kami pada pembentangan ini ialah pertama adalah pengenalan dan diikuti dengan cabaran pertanian iaitu populasi penduduk dan usia petani. Yang kedua ialah cabaran kedua penggunaan tanah, dan yang ketiga penyelesaian masalah iaitu sistem hidroponik, dan keempat ialah penggunaan drone, yang terakhir ialah kesimpulan. Jadinya bidang pertanian di Jepun ni mula ditemui pada zaman Yayoi iaitu 300 tahun Masihi. Dan kegiatan pertanian yang pertama dilakukan ialah penanaman padi yang dikatakan dibawa dari China melalui Korea, seterusnya mula masuk ke kawasan Kyushu. Dan dikatakan lagi kemungkinan ada dua jalan yang dibawa, iaitu melalui selatan China, melalui Pulau Ryukyu dan ke Kyushu, ataupun secara langsung masuk dari Shanjiang. Tapi kebanyakan pakar dia bersetuju bahawa bukti arkeologi hanya menyokong laluan dari Korea saja. So yang China tu pakar tak mengatakan. Dan bermula daripada itulah penanaman ataupun pertanian ni mula menyeluruh ke seluruh kawasan Jepun. Selain daripada padi, ada juga tanaman lain yang ditanam seperti millet, kacang azuki dan barley diperkenalkan dan ditanam secara meluas waktu itu. Tapi ada juga tanaman lain juga, tapi terlalu banyak nak dikatakan. Dan sejak itu padi ni terus menjadi hasil tanam yang utama dan juga menjadi makanan ruji rakyat Jepun sehingga kini. Kiranya dari zaman Yayoi itu sampailah dikatakan sampai tahun 1940-an, sektor pertanian di Jepun ni terus maju dan berkembang, dan ia juga menguasai ekonomi Jepun. Sejak dari zaman Yayoi itu sehinggalah tahun 1940-an, sektor pertanian ni menjadi terus maju dan juga berkembang, dan dia juga menguasai ekonomi Jepun ketika itu. Dan seperti yang kita tahu, dalam lingkungan tahun itu juga terjadinya Perang Dunia Kedua, dan sektor pertanian ni mula menurun akibat terpaksa bersaing dengan sektor perindustrian yang mula juga masuk ketika itu dan juga berkembang. Bagi menampung keperluan makanan di Jepun, pihak kerajaan mengatakan pertanian ni memerlukan 4.61 juta hektar ladang untuk dihasilkan lah. Dan nisbah makanan yang mencukupi waktu itu ialah 39 berbanding minimumnya 50%. So dekat situ tak mencapai matlamat mereka lah. Dan tanah dekat Jepun ni juga dia ada dua kegunaan je. Kiranya satu untuk cukup untuk penanaman padi, dan lagi satu ialah untuk tanam sayur-sayuran. Selepas Perang Dunia Kedua, tanah-tanah dengan ladang ni kerajaan sita untuk diperuntukkan kepada para petani lah. Tapi walau bagaimanapun, pengagihan tanah ni beri kemanfaat kepada petani dan pengeluar. Tapi
pembangunan pertanian ni masih dia tak cukup dan tidak cekap lah. Dan pertumbuhan ekonomi Jepun terutama dalam bidang perindustrian ni masih belum diimbangi oleh perkembangan sektor pertanian. Sebabnya ialah perindustrian diorang sangat-sangat menitik beratkan, ambil berat, tapi pertanian mereka tidak begitu ambil berat lah. Cuma walaupun perindustrian ni penting dan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Jepun, pertanian juga merupakan salah satu daripada sumbangan ataupun sektor penting lah untuk ekonomi ni juga. Seterusnya kita masuk ke isi yang pertama ataupun cabaran yang pertama, iaitu populasi penduduk dan usia petani. Seperti mana yang kita tahu, populasi penduduk terutamanya bagi petani tidak ramai di Jepun kerana majoriti petani ataupun yang mengusahakan pertanian di Jepun ni terutama di kawasan kampung ialah warga emas ataupun orang tua. Menurut Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, jumlah rakyat yang melibatkan diri dalam bidang ni telah menurun sebanyak 1.86 juta pada tahun 2014 berbanding pada tahun 2011 sebanyak 1.86 juta. Kat situ kita boleh nampak perbezaan penurunan tu. Faktor dia kita akan cakap sekejap lagi. Dan menurut mereka juga buat bancian pada tahun 2015 juga. Kiranya penurunan ni dalam lingkungan 60% berbanding 3 dekad sebelum ni. Memang dikatakan memang banyak sangatlah turun penurunan populasi yang melibatkan diri dalam bidang ini. Purata petani yang tua ni lingkungan 65 tahun ke atas sebanyak 515,000 pada tahun 2014. Tapi ada juga golongan muda yang menyertai. Tapi cuma 39,000 orang yang berusia 39 dan ke bawah. Memang kat situ kita boleh nampak juga perbezaan number tu memang banyak jugalah. Dan ya, umur pun banyak jurang. Jadinya cabaran dekat sini ialah usia petani dan populasi. Sebabnya usia dah makin meningkat, jadinya input diorang dalam bidang ni pun dah makin menurun. Yelah, ada atas sebab faktor lah. Sebab satu dah tua, satu lagi dah tak ada tenaga, lagi satu duduk kat kawasan kampung. Lepas tu benda ni juga jadikan faktor utama menyebabkan banyak ladang-ladang dan kawasan pertanian yang mula diabaikan dan dibiarkan. Dan ini amat membimbangkan kerana takut struktur tanah ataupun ladang tu rosak sebabnya tak ada apa-apa aktiviti pertanian. Ada juga petani yang berpendapat bahawa sektor pertanian di Jepun ni seakan tiada masa hadapan dan tiada berpendapatan dan tiada orang muda untuk mengusahakan pertanian ni. Jadinya itulah banyak yang tanah yang terbiar, yang mula rosak. Dan ini amat
membimbangkan dan penyelesaian ni tiada jalan untuk diselesaikan. Dan antara punca golongan tua ataupun berusia ni, dia jalankan juga aktiviti pertanian ni atas sebab faktor ramai yang dah berhijrah ke bandar, dan memang mereka tidak balik ke kampung. Mereka pindah ke bandar-bandar besar seperti Tokyo dan Osaka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Tapi ada juga anak muda yang masih mahu meneruskan legasi keluarga mereka untuk meneruskan pertanian ni dan sanggup untuk tidak berpindah ke bandar, mungkin atas faktor kasihankan orang tuanya mungkin. Dan walaupun ada anak muda yang meneruskan, tapi masih tak mencukupi jumlah untuk meneruskan sektor pertanian ni kalau dibiarkan je. Seterusnya kita masuk ke cabaran kedua, iaitu penggunaan tanah. Seperti yang saya katakan tadi di pengenalan, bahawa tanah untuk kegunaan pertanian ni agak terhad. Dan sehingga Februari 2010, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pertahanan mengatakan bahawa 10% tanah ladang di Jepun adalah kosong. Dan boleh dikatakan 10% tu sangat sedikit untuk kegiatan pertanian tu, kerana yang kita tahulah orang Jepun ni ramai penduduknya. So mungkin penghasilan tu tak cukup. Mungkin cukup, tapi mengambil masa yang lama untuk hasilkan sesuatu pertanian tu. Menurut di Yomiuri Shimbun, iaitu syarikat surat khabar, dia mengangkakan bahawa lebih daripada 79.83 juta meter persegi ladang telah diambil alih untuk kegunaan bangunan, kilang, lebuh raya dan kemudahan lain lah pada tahun yang sama. Lebih daripada seluruh kawasan di luar laluan Yamanote di Tokyo. Jadinya dekat sini mereka ambil tanah ataupun ladang di kawasan laluan luar bandar. Kita boleh nampak dekat situ ialah kawasan perkampungan, dan mungkin dan kita boleh agak kawasan perkampungan mesti orang akan buat pertanian. Jadinya kita boleh nampak kat situ mereka ni dia lebih pentingkan infrastruktur dan pembangunan. Jadinya kawasan pertanian ataupun keluasan untuk bertani ni dah macam semakin terhad lah. Walaupun kawasan pertanian ni makin terhad, masih ada juga kawasan untuk bertanam. Sebagai contoh, Osaki Prefecture Miyagi, dia mempunyai kawasan ataupun keluasan pertanian yang sangat sesuai untuk menanam padi khas wilayah Tohoku. Dan kita boleh lihatlah kat kawasan tu, selepas je penuaian padi pada tahun tersebut 2010, sawah tu diselangi dengan kawasan kediaman. Boleh dikatakan walaupun kawasan tu bukan sepenuhnya kawasan sawah, tapi masih ada juga kawasan pembangunan kediaman lah. Selain daripada tanah tu diambil untuk pembangunan, infrastruktur, ada juga yang berpendapat
dan mengambil jalan untuk menjual tanah pertanian untuk ditukarkan kepada kegunaan kediaman lah. Dan dikatakan 10 kali lebih ganda nilainya daripada untuk pertanian. Banyak juga pemilik tanah dia membiarkan dan meninggalkan plot pertanian tu untuk ditukarkan menjadi inilah aset kediaman. Dan ada juga yang pergi memohon untuk dijadikan zon blok mereka tu untuk dijadikan kawasan kediaman. Dengan tindakan mereka untuk menjual tanah pertanian untuk dijadikan tanah kediaman, kita boleh nampak dan kita boleh lihatlah kesan dia jadinya kawasan pertanian tu semakin terhad, semakin sikit, semakin kecil, semakin sempit dan mungkin pertanian untuk dilaksanakan tu semakin nipis lah, sebabnya ialah kalau dah tanah pertanian tu dah didirikan kediaman, jadinya memang kat situ memang dah tak ada peluang lah untuk teruskan pertanian ni secara besar-besaran. Dan mungkin jugalah mereka ni mereka menjual tanah tersebut, mungkin mereka dah tak ada minat dah untuk meneruskan pertanian, mungkin atas sebab faktor yang tertentulah. Dan ada juga kawasan pertanian ni perlukan penyelenggaraan yang tinggi lah. Contohnya kalau tempat tu dia kawasan paya ataupun kawasan laut, so dia ditimbus dan mungkin keadaan tanah tu dah berubah, struktur tanah tu dah berubah dan mereka pun tertanya adakah perbuatan tu berbaloi lah untuk dibuat, sebabnya harga beras dah turun dan mereka juga buat pinjaman untuk membeli jentera ataupun baja baru atau apa-apalah yang berkaitan dengan bidang pertanian ni, yang mungkin menelan perbelanjaan yang besar dan situ boleh menghilangkan pendapatan mereka. Sekian saja pembentangan dari saya dan seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Salah satu penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan Jepun adalah dengan melaksanakan sistem hidroponik. Sistem hidroponik adalah satu sistem yang menanam tumbuh-tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Dan syarikat swasta di Jepun telah bekerjasama untuk menghasilkan satu teknologi yang boleh mendatangkan kesan baik dan memberi kuantiti dan kualiti yang lebih baik, iaitu satu teknologi aeroponik. Dan melalui teknologi aeroponik ini, penghasilan sumber pertanian juga menjadi lebih berkualiti dan semakin meningkat kuantitinya. Dan sebagai contoh, penanaman herba-herba Jepun dan juga penanaman sayur-sayuran di Jepun di satu rumah hijau telah memberikan kualiti yang baik dalam sektor pertanian di Jepun. Salah satu inisiatif dalam sektor pertanian di luar bandar adalah dengan menggunakan teknologi drone. Dan penggunaan teknologi drone ini digunakan di atas hamparan sawah. Kerajaan Jepun telah menawarkan teknologi canggih ini disebabkan oleh keadaan luar bandar yang serba kekurangan tenaga kerja. Matlamat penggunaan drone ini sendiri adalah untuk mengurangkan penggunaan tenaga kerja disebabkan oleh golongan tua yang mempunyai tenaga fizikal yang lebih terhad.
Sebagai contoh, drone Nile T-18 dibangunkan dengan kerjasama syarikat swasta di Jepun dan juga kerajaan Jepun yang mempunyai kelengkapan seperti melakukan semburan baja dan racun serangga. Dan pihak kerajaan Jepun juga telah bersetuju untuk menjual drone ini di pasaran Jepun. Sekian saja dari saya. Terima kasih.